Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Sihat? Saya doakan awak semua sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar subjek jenayat darjah 4 dalam bab yang kedua, iaitu qisas. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mulakan. Pengertian hukuman qisas. Hukuman qisas ialah hukuman balas yang dikenakan pada kesalahan tertentu. Konsep hukuman qisas ni ialah hukuman balas. Sebagai contoh, jika penjenayah itu membunuh seseorang, maka penjenayah itu dikenakan hukuman bunuh, iaitu sama dengan kesalahan yang dibuat. Membunuh dia balas dengan membunuh, iaitu nyawa dia balas dengan nyawa. Melukakan dia balas dengan melukakan. Mencederakan dia balas dengan mencederakan. Jadinya setiap apa yang penjenayah tu buat, maka dia pun dia kena hukuman seperti apa yang dia buat tu. Dia bunuh, maka dia kena hukuman bunuh. Jika dia melukakan, maka dibalas dengan dilukakan. Jika dia mencederakan, maka dia pun dibalas dengan dicederakan. Jenis-jenis kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang disabitkan dengan kesalahan qisas, iaitu membunuh orang lain dengan sengaja. Dia membunuh dengan niat dia sendiri. Maksudnya dengan keinginan dia. Maksudnya dia bukan dengan tidak sengaja ke, ataupun dengan dia tersalah ke, tak ada. Maksudnya dengan niat dia sendiri. Keinginan dia. Yang kedua ialah melukakan orang lain dengan sengaja. Dia memang sengaja nak lukakan orang lain. Bukan sebab dia tersalah ke, ataupun dia tak sengaja ke, bukan. Yang ketiga ialah menghilangkan atau mencederakan anggota badan orang lain dengan sengaja. Dia hilangkan anggota. Contohnya dia hilangkan tangan ke, dia hilangkan jari ke, dia hilangkan telinga ke, dia hilangkan hidung ke. Dengan syarat dia dengan sengaja, memang sengaja dia nak buat macam tu, maka dia kena hukum qisas. Jadinya apa-apa kesalahan jenayah qisas ni, dia mesti ialah dengan niat dia sendiri, dengan sengaja. Okey. Seterusnya jenis-jenis hukuman. Jenis-jenis hukuman iaitu dia bergantung pada kesalahan dia, iaitu membunuh orang lain dengan sengaja. Apa hukuman dia? Wajib dikenakan qisas ke atas pembunuh dengan dia balas bunuh. Jika pembunuh itu membunuh seseorang, maka pembunuh tu patut wajib dikenakan hukuman bunuh. Tak boleh lain. Tak boleh pembunuh tu nak minta hukuman lain, hukuman dicederakan ke, ataupun hukuman penjara ke, tak boleh. Hukum Islam lebih lagi dalam hukum qisas ni, mesti dia balas sama apa yang penjenayah tu buat. Kalau bunuh, dia balas dengan bunuh. Dan seterusnya, menghilangkan atau mencederakan anggota badan orang lain ataupun melukakan. Tadi kita tengok tadi, dia berlainan kan. Ini berlainan, melukakan dengan menghilangkan. Tapi kalau jenis-jenis hukuman ni, menghilangkan, mencederakan dengan melukakan ni adalah sama, kesalahan dia sama dengan hukuman dia. Iaitu
wajib dikenakan kisos mengikut kecederaan atau luka seseorang itu. Juga mengikut jenis anggota yang dicederakan dan dilukakan. Wajib penjenayah tu menerima hukuman seperti mana yang dia buat pada mangsa tu. Kalau penjenayah tu dia lukakan tangan kanan mangsa, maka tangan kanan si penjenayah tu pun sama dilukakan juga. Kalau penjenayah tu lukakan tangan mangsa tu sepanjang 5 cm, macam tu jugalah penjenayah tu kena hukuman tangan kanan dia lukakan sepanjang 5 cm. Tak dikurang, kena sama. Tapi anda kata kalau penjenayah tu menerima hukuman dia tak sama dengan apa? Dengan mangsa. Contohnya mangsa tu luka dia panjang 5 cm. Tapi bila penjenayah tu dia terima hukuman, dia punya luka dia panjang 6 cm. Macam tu, terlebih 1 cm. Maka mangsa tu pun perlu dilebihkan juga. Kiranya mangsa tu perlu dilukakan, tambah luka dia sepanjang 1 cm supaya sama dengan luka yang penjenayah tu terima. 6 cm, 6 cm. Tapi biasanya jarang berlaku. Jarang berlaku hukuman yang dibuat tu tak sama. Biasanya orang yang menjalankan hukuman ni adalah orang yang benar-benar pakar. Kalau penjenayah tu hilangkan telinga kanan dia, hilangkan telinga kanan mangsa ni, maka penjenayah ni pun perlu dihilangkan telinga kanan dia. Tak boleh lain. Tak boleh telinga kiri ke, tak boleh anggota lain ke, hidung ke, tangan kiri ke, tak boleh. Sama. Syarat wajib kisos. Dalam nak mensabitkan kesalahan kisos ni, nak menetapkan kesalahan kisos ni, perlu tengok pada syarat dia. Bukan suka hati je. Bila orang buat kesalahan, kita terus kenakan hukum kisos. Dan Islam tak boleh. Islam kena tengok syarat dia. Kalau cukup syarat ni, baru boleh jalankan hukum kisos. Syarat yang pertama ialah mesti penjenayah tu, penjenayah ataupun orang yang membunuh tu, mestilah balik. Balik maksudnya orang yang dah boleh berfikir, memayis, dah boleh fikir mana baik mana buruk, dan cukup umur dia. Cukup umur ni maksudnya balik, dia dah boleh, maksudnya dia dah menanggung dosa ni sendiri. Kalau macam mana nak tahu seorang tu dah balik? Kalau bagi lelaki, keluar mani. Lelaki ni kalau balik biasanya paling awal umurnya 12 tahun. 12 tahun dan ke atas. Kalau perempuan pula balik iaitu pada umur 9 tahun. Itu paling awal lah. Kalau ikutkan, perempuan ni lebih awal balik dia daripada daripada lelaki. Perempuan lebih awal balik dia daripada lelaki. Perempuan paling muda balik dia umur 9 tahun. Kalau lelaki 12 tahun. Tidak wajib dikenakan kisos ke atas kanak-kanak yang belum balik. Kanak-kanak yang belum balik tak wajib dikenakan kisos kalau dia buat kesalahan, kesalahan jenayah. Tetapi wajib membayar ganti rugi, iaitu diat daripada harta mereka. Dia tak wajib kena kisos, tak wajib kena hukuman kisos. Tetapi wajib membayar ganti rugi. Kena bayar ganti rugi. Ganti rugi ni masih macam denda lah. Bayar denda. Contohnya kalau budak yang belum balik tu dah bunuh, maksudnya dia bayar ganti rugi tu ibarat nak menggantikan nyawa yang dia telah hilangkan tu. Kalau seseorang tu dalam Islam ada dia punya kiraan dia. Lelaki ni dia punya bayaran ganti rugi ni ibarat harga 100 ekor unta. Nanti kita akan belajar lah kadar harga ganti rugi tu. Bayangkan
Kalau satu orang tu bersamaan dengan 100 ekor unta harga dia, satu unta tu harga dia anda kata dalam 5,000, 5,000. Yang 5,000 darabkan dengan 100. Bayangkan 500,000. 500,000 ke 500,000 5 juta. 500,000. Kalau tak silap Ustaz lah. Bayangkan satu orang. Banyak tau. Banyak. Daripada harta mereka. Harta budak ni lah. Tapi kalau budak ni tak ada harta, kena harta mak ayah dia. Jarangkan budak ada harta. Okay. Yang kedua, mestilah berakal. Berakal. Dia boleh berfikir. Orang yang sihat, orang yang normal. Tapi bagi orang gila tidak wajib dikenakan kisos. Kalau orang gila gila yang memang sepenuhnya. Kalau dia membunuh, maka tak wajib dikenakan hukum kisos. Kecuali tidak berterusan gilanya dan melakukan pembunuhan semasa sihat. Tapi kalau orang gila yang berterusan memang gila dia kekal, memang tak berbaik. Dia kata kalau dia membunuh, maka tak kena kisos. Tapi kalau bagi orang yang gilanya, kadang-kadang kadang-kadang dia gila, kadang-kadang dia sihat, kadang-kadang dia gila, kadang-kadang dia sihat. Kadang-kadang dia sihat, kadang-kadang dia gila. Tapi bila dia sihat, dalam keadaan dia sihat, dia membunuh orang, maka dia kena kisos. Tapi kalau dia tengah gila, sihat, lepas tu dia gila balik, masa dia gila tu dia membunuh orang, maka dia tak dikenakan hukuman kisos sebab dia melakukan pembunuhan tu semasa dia tengah gila. Tak dikenakan lah. Yang kedua pula, orang yang minum sesuatu yang memabukkan sehingga hilang akal. Jika melakukan pembunuhan, wajib dikenakan hukuman kisos. Orang yang biasa ni, orang normal, akal dia sihat, waras. Tetapi dia minum sesuatu yang memabukkan sehingga hilang akal. Contohnya dia minum arak. Arak ni kesannya kalau minum dia akan menjadi mabuk. Kemabuk, maka akal dia hilang, tak waras. Ketika dia tak waras tu, ketika dia mabuk, jika dia melakukan pembunuhan, maka dia wajib dikenakan hukuman kisos. Sebab dia orangnya asalnya sihat, tapi disengaja memabukkan diri dia, sengaja dia menghilangkan akal dia dengan dia minum arak, maka dia wajib kena kisos. Walaupun dia membunuh tu ketika dia tengah mabuk, akal dia hilang, tetap kena kisos. Yang ketiga ialah orang yang minum sesuatu yang tidak memabukkan lalu hilang akal, tidak dikenakan hukuman kisos. Orang biasa, orang yang normal, dia minum sesuatu tu, minum air yang tidak memabukkan, air jus oren, sebagai contoh, air sirap, minum benda-benda yang tidak memabukkan. Tapi lepas dia minum tu, tiba-tiba dia jadi gila. Dia gila tu, dia bunuh orang. Maka orang yang macam ni tidak dikenakan hukuman kisos. Kemungkinan masa dia minum tu, tiba-tiba dia gila, dia datang ke, ataupun minuman tu terkesan dengan badan dia kan. Minuman tu asalnya tak mabukkan. Mungkin badan dia tu memang alergik, ataupun alergik dengan minuman jus oren ke apa kan. Yang penting benda yang tidak mabukkan lah. Tiba-tiba dia efek, dia terkesan dengan badan dia, tiba-tiba dia jadi gila, dia bunuh orang, maka tidak dikenakan hukum kisos. Okay. Syarat yang seterusnya, syarat ketiga, iaitu pembunuh bukanlah dalam kalangan ibu bapa dan ke atas seperti datuk, nenek dan lain-lain kepada mangsa bunuh.
Senang cerita, pembunuh ni bukan orang atasan bagi si mangsa tu. Contohnya mangsa yang dibunuh tu mestilah bukan anak kepada pembunuh. Bukan. Maksudnya mestilah orang lain. Ataupun bergantung pada keadaan. Contohnya, kalau yang pertama ni, bapa yang membunuh anak atau cucu yang ke bawah tidak dikenakan kisos. Ini bagi orang yang pangkat di atas membunuh orang yang pangkatnya di bawah. Contohnya, bapa membunuh anak, maka tidak dikenakan hukuman kisos. Sebagai contoh, ini bapa, ini anak. Ini pendek sikit ni. Bapa ni membunuh anak. Bunuh anak, maka tidak dikenakan hukuman kisos untuk si bapa ni. Pembunuh ni tak dikenakan. Sebab dia ni pangkat dia lagi tinggi daripada pangkat yang dibunuh ni, iaitu anak. Bapa, anak. Bapa bunuh anak. Tak kena. Yang kedua, anak yang membunuh bapanya hendaklah dikenakan kisos. Tetapi kalau anak ni anak kat bawah kan, pangkat di bawah kan, membunuh bapa. Bapa ni pangkat kat atas, maka dia kena hukuman kisos untuk bagi si anak ni. Sebab dia dah bunuh bapa dia, kena hukuman kisos. Terbalik pula senang konsep yang senangnya nak mudah. Orang pangkat atas bunuh orang pangkat kat bawah, dalam kisos. Tapi kalau orang bawah membunuh orang di atas, pangkat di atas, kena hukuman kisos. Yang seterusnya iaitu mahram yang membunuh mahram hendaklah dikenakan kisos. Mahram ni maksudnya orang yang tak boleh berkahwin. Orang yang tak boleh berkahwin, contohnya seperti adik-beradik. Abang bunuh adik ke, adik bunuh abang ke, kakak bunuh adik ke, adik bunuh kakak ke, tetap dikenakan hukum kisos. Jangan fikir, abang kan tua, adik kan kecil, abang bunuh adik macam tak kena kisos. Sebenarnya kena kisos juga, sebab pangkat dia sama. Adik-beradik, abang adik, dia dalam kelompok pangkat yang sama. Tapi kalau macam tadi tu, bapa bunuh anak, tak kena. Tapi kalau anak bunuh bapa, kena. Ataupun anak ni dengan anak ni sesama anak lah, iaitu adik-beradik. Sesama anak ni kena, kalau berlaku pembunuhan, kena hukum kisos. Yang keempat ialah saudara yang membunuh saudara hendaklah dikenakan kisos. Contohnya, pakcik awak punya anak, hubungan awak dengan anak pakcik awak tu saudara. Kalau berlaku pembunuhan antara saudara, kena hukum kisos. Walaupun boleh berkahwin kan. Tadi tu mahram yang tak boleh kahwin, iaitu adik-beradik. Yang bukan adik-beradik kita pun, saudara, saudara kan boleh kahwin kan. Tetap dia kenakan kisos. Yang seterusnya, yang keempat. Syarat yang keempat iaitu orang yang dibunuh itu tidak kurang kedudukannya daripada membunuh. Dari segi agama dan kehambaan. Ini bermaksud kedudukan ni maksud pangkat pangkat ni bukan pangkat maksudnya tadi pangkat bapa dengan anak kan. Ini pangkat lain pangkat dari segi latar belakang kerakyatan dia. Contoh sebagai contoh kalau nak beri contoh hamba ni, hamba ni pada zaman Nabi ada. Tapi zaman kita sekarang ni dah tak ada dah sebab perang pun tak ada. Hamba ni macam mana wujudnya hamba ni, iaitu contoh Malaysia ni, negara Malaysia ni berperang dengan Singapura. Lepas tu Singapura kalah.
rakyat negara Singapura ni jadilah hamba bagi rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia dah menang, dia dah jajah Singapura ni, maka rakyat Singapura yang dijajah oleh Malaysia ni jadi hamba kepada rakyat Malaysia. Jadinya rakyat Malaysia ni pangkat kat atas, rakyat Singapura ni pangkat dekat bawah. Sebab dia dah kalah perang, jadi dia jajah, ke dia kat bawah. Istilahkan rakyat Malaysia ni ialah pangkat merdeka. Rakyat Singapura ni yang kalah Malaysia dalam peperangan jadi hamba, maka pangkat dia kat bawah, pangkat dia hamba. Contoh agama ni tahulah, Islam dan bukan Islam, bukan Islam ni itu kafir lah. Yang pertama, orang Islam tidak dikenakan hukuman qisas kerana membunuh orang kafir. Orang Islam sebagai contoh, hitam ni orang Islam, merah ni orang kafir. Orang Islam ni membunuh orang kafir, maka tidak dikenakan hukuman qisas. Sebab Islam ni kita tengok, Islam ni bergantung pada ni lah, pada negara. Contohnya dalam sebuah negara Islam yang mana kebanyakannya penduduk tu ada beragama Islam. Orang kafir ni hanya sedikit saja. Sebagai contoh Malaysia lah, Malaysia ni negara Islam dan kebanyakannya penduduknya adalah beragama Islam. Kalau orang Islam ni membunuh orang kafir, kita tak dikenakan hukuman qisas. Sebab dalam negara tu, negara Islam yang paling besar, paling banyak penduduk dia, maka tak ada kena qisas. Dan pada negara Islam ni, orang beragama Islam ni dia anggap dia punya pangkat dia tinggi. Orang Islam ni pangkat ke bawah sebab duduk dalam negara Islam. Islam yang lebih layak ke atas. Jika orang Islam yang bunuh orang kafir, kita tak kena hukuman qisas. Tapi kalau orang kafir ni bunuh orang Islam, kena. Sebab orang pangkat bawah ni membunuh orang pangkat ke atas, maka dia kena hukuman qisas. Yang kedua, orang merdeka tidak dikenakan hukuman qisas kerana membunuh hambanya. Begitu contoh tadi tu, rakyat Singapura dengan Malaysia, yang mana tadi dia dah kalah, Singapura ni dah kalah perang dengan Malaysia kan. Sebagai contoh, ini adalah rakyat Malaysia, orang merdeka. Ni rakyat Singapura, yang kalah tu. Ini contoh, contoh bukan yang contoh lah, nak faham. Ni merdeka, ni hamba. Kalau orang merdeka ni bunuh hamba, maka dia tak kena hukum qisas sebab pangkat atas membunuh pangkat bawah. Maka tak kena hukum qisas. Tapi kalau hamba ni, orang kat bawah ni bunuh orang merdeka kat atas, maka dia kenakan hukum qisas. Itu bagi yang berlainan. Tapi kalau sesama agama, contohnya orang Islam dengan orang Islam saling bunuh, dia bunuh, contoh orang Islam ni bunuh ni orang Islam, yang dibunuh ni orang Islam, maka dia kena hukuman. Kalau orang Islam, yang Islam tadi orang Islam dan orang Islam. Orang merdeka membunuh orang yang merdeka, kena hukuman qisas sebab dia sama level, sama pangkat. Ataupun hamba membunuh hamba, hamba bunuh hamba, dia kena hukum qisas. Ataupun orang kafir membunuh orang kafir, kena hukum qisas sebab sama. Kalau berlainan, tengok siapa yang kena bunuh. Orang atas membunuh orang bawah ke, orang bawah membunuh orang atas ke, orang mereka membunuh hamba ke, ataupun orang membunuh orang merdeka ke, kita tengok di situ. Yang ketiga, hanya perbezaan dari sudut Islam dan hamba diambil kira. Islam ni kalau menentukan sama ada dia kena qisas ataupun tak kena qisas ni, tengok dari segi agama dia. Islam tak
ataupun dia bukan Islam. Pembunuh ni Islam ke tak Islam? Yang dibunuh ni Islam ke tak Islam? Tengok. Ataupun yang pembunuh ni orang merdeka ke hamba? Yang dibunuh ni hamba ke atau orang merdeka? Dia tengok di situ. Perbezaan dari sudut jantina dan umur tidak diambil kira. Contohnya, orang Islam lelaki membunuh orang Islam perempuan. Kalau kita tengok kan, lelaki ni pangkat tinggi, dia bunuh perempuan. Tengok logik macam tak kena hukum kisah ni. Tidak. Tetap wajib dikenakan kisah sebab agama dia sama walaupun lain jantina. Sama. Dia tak tengok jantina, dia tengok agama. Ataupun orang tua Islam membunuh orang muda Islam. Untuk bunuh orang muda. Tengok kan, macam tak kena. Tapi sebenarnya hakikatnya kena sebab agama sama. Walaupun lain umur, tua membunuh orang muda, tetap dikenakan hukum qisas sebab sama agama. Baiklah, itu saja pelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung topik yang lain, topik yang seterusnya pada masa akan datang, InsyaAllah. Baiklah, kita tangguhkan pelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baiklah. Berlagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.